Penuh tak? Okay. InsyaAllah. Kita ke tasirah malam ni dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatul muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qadul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Samati silakan fadilatul imam, seluruhnya silakan fadilatul bilal, seluruhnya silakan jawatan kuasa masjid, kemudian pemimpin masyarakat, punya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allah Taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat pada Allah kita dapat bersama malam ini untuk kita sama-sama mendirikan solat tarawih berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dan pada sebentar tadi kita dah pun berbuka iftar jama'i, buka puasa secara berjemaah, dan kita dah solat maghrib berjemaah. InsyaAllah lepas ni solat isyak pula dan bertarawih, insyaAllah. Jadi insyaAllah jadi malam ni tuan-tuan kita lihat tajuk tazkirah malam ini ialah menggapai malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dan juga golongan-golongan yang mendapat kerugian pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia, jadi malam ni kita dah berada ke malam yang ke-20. Hari ni dah 19 Ramadan. Kalau kita lihatkan kepada suasana masa begitu cepat berlalu, begitu cepat dan pantas berlalu. Jadi kita dah menghampiri kepada 10 yang akhir pada bulan Ramadan. 10 yang awal kita telah berlalu, ialah pada awalnya ialah rahmat, pertengahan dia maghfirah, keampunan pada Allah Taala, dan sekarang kita dalam maghfirah ni, dan tak lama lagi kita akan masuk itqun minannar, kemerdekaan daripada api neraka, tuan-tuan. Oleh itu naklah kita jangan membazirkan masa kita lah, membazirkan masa, menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak senonoh atau perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan, dengan kita membazirkan masa-masa kita dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi malam ni kita lihat Allah Taala menyebut dalam Quran tentang kelebihan Lailatul Qadar ini, yang dijangka biasanya Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ganjil, pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, Salamun hiya hatta matla'il fajr, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan akannya Quran
pada malam Lailatul Qadar. Dhamir hu tu inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah turunkan akannya. Nya itu ialah Quran lah. Dhamir lil Quran. Ganti nama diri itu kembali pada Quran. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi apakah namakan sebagai malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Terlebih baik daripada 1000 bulan. Anggaran 1000 bulan ni lebih kurang dalam 83 tahun. Masya-Allah. 83 tahun. Kalau kita boleh beribadah pada malam Lailatul Qadar ini dan ibadah kita diterima Allah Taala, soalnya kita beribadah selama 83 tahun dalam hidup kita, masya-Allah. Sedangkan umur kita pun tak tentu lagi sampai 83 tahun. Jadi dalam ayat itu lagi Allah Taala sebut, dia kata tanazzalul malaikatu war-ruhu biizni rabbihim. Turunlah para malaikat dan ruh. Ruh ni ialah malaikat Jibril alaihissalam. Fiha padanya malam Lailatul Qadar. Biizni rabbihim, dengan keizinan daripada Tuhannya. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Min kulli am, daripada setiap perkara. Daripada setiap urusan. Min ajri kulli amrin minal khairi wal barakah. Daripada kerana setiap kerja itu terdapat kebajikan dan juga keberkatan pada masa tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah atasnya sehinggalah terbit fajar. Okay. Jadi ayat ini merupakan dalil yang begitu terang dan jelaslah tentang kelebihan malam Lailatul Qadar itu. Semua malam Lailatul Qadar ini satu malam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahsiakan? Kenapa tak diberitahu kepada kita bilakah malam itu? Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. 10 malam yang terakhir pada malam-malam yang ganjil. Dengan melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melipat gandakanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita 10 yang akhir ni tuan-tuan, pemakan macam kita lumba lari lah. Macam lumba lari kan. Contoh lumba lari berapa 800 ataupun 1500 meter. 1500 meter kan. Pada permulaan lari itu tak laju lagi. Dan pertengahan tu dia dah speed dah sikit. Kan? Ujung last tu pusingan terakhir. Masa itulah teran kan. Speed tu lah. Tekan minyak, sila kita tekan minyak habis. Gitu. Untuk menentukan siapa yang akan mendapat kemenangan. Siapa yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Kadang-kadang yang permulaan awal itu dia duduk depan. Tapi bila dia hujung garisan, dia duduk belakang. Ada yang permulaan pada awal garisan dia last sekali. Corot sekali tuan. Di akhir dia dapat nombor 1, masya-Allah. Jadi itulah ibadatnya tuan. Kita beribadah pada malam Ramadan ini. So maknanya kita kena tekan. Sepatutnya bulan Ramadan ni hari-hari tu kan, sepatutnya lagi ramai orang kat masjid suam. Ini sebagai surut. Tu yang Abang Isi kata tadi, dah lemau Ustaz kan. Dia dah ujung-ujung tu dah lemau. Patutnya ujung-ujung ni lagi ramai orang. Lagi berduyun-duyun orang kan datang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita lihat banyak masjid-masjid dan surau-surau ni di ujung Ramadan tu dah kurang orang. Macam tu. Tapi kita janganlah jadi macam itulah. Sepatutnya kita rebutlah peluang kita di akhir Ramadan ini. Paling tidak pun insya-Allah kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Itu malam yang sangat besar ganjaran pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik, kemudian kenapa Allah Ta'ala beri kelebihan Lailatul Qadar ni kepada umat baginda Rasulullah? Kenapa Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada umat baginda Rasulullah SAW ini?
Ada riwayat menyatakan disebut dalam kitab contohnya kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Itu juga dalam kitab Turatul Nasihin. Ada disebutkan berkenaan kisah seorang lelaki yang hebat pada zaman Bani Israel, namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini dia seorang lelaki yang hebat. Dia berjuang seumur hidupnya. Tuan, 83 tahun dia berjuang melawan orang kafir. Dia melawan orang kafir. Ramai orang kafir tewas dengan dia, kalah dia. Sebab dia ni hebat. Siang malam pagi petang digunakan masanya untuk berjuang, berperang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemenangan dia tadi telah mendapat cemburu lah di kalangan musuh dia, terutama orang kafir. Dan mereka merancang macam mana cara nak menewaskan Sam'un Al-Ghazi ini. Jadi mereka sasarkan kepada isteri Sam'un Al-Ghazi, isteri dia. Kerana isteri dia ni lebih berpihak pada orang kafir. Kan? Samalah macam isteri Nabi Nuh AS lah. Isteri Nabi Lut kan. Mereka berpihak pada musuh, kepada suami mereka sendirilah. Jadi begitu juga yang berlaku kepada Sam'un Al-Ghazi ni. Isteri tadi kan tak nak ikut cakap dia. Doggilah je tu. Jadi orang kafir ni kan mereka merancang macam mana cara nak menewaskan Sam'un Al-Ghazi ni. Lalu mereka pergi berpakat kan untuk berjumpa dengan isteri dia. Dan mereka menawarkan ganjaran kalau seandainya mereka berjaya membunuh Sam'un Al-Ghazi ni. Mereka menawarkan emas dan perak kepada isteri dia. Macam tu. Antara cara yang mereka gunakan untuk menewaskan Sam'un ini, dia kata kau pergi pada suami kau malam nanti ketika dia tengah tidur kan, kau ikat tangan tali dia, tangan kaki dia kau ikat. Macam tu. Tangan dan kaki dia kau ikat. Sampai kau ikat nanti kau beritahu kami lah, kami akan datang untuk membunuh dia. Maka isteri tadi pun bersetujulah setelah ditawarkan dengan ganjaran emas dan perak dengan intan permata belian dan sebagainya ditawarkan, maka dia pun bersetujulah. Maka lalu pada malam itu dia diikat tangan suami dia, diikat. Kemudian tak macam mana Sam'un Al-Ghazi ni dia terjagalah. Dia terjaga. Bila dia terjaga, dia tengok bahawa tangan kaki dia diikat. Maka lalu dia memutuskan tali tadi. Tali itu tali yang kuat lah. Dia putuskan tali itu. Sebab Sam'un ni dia hebat juga, dia kuat. Dia putuskan tali dia. Maka dia kata, apa ini? Dia kata. Maka isteri dia kata, aku hanya sekadar nak memujimu sahaja. Macam tu. Itu jawapan dia. Sebenarnya isteri itu nak rancang tak membunuh dia sekali. Kemudian pada malam seterusnya kan, maka orang kafir kata macam mana? Berjaya ke tak berjaya? Tak berjaya. Maka orang kafir kata, okey, kami bagi rantai belakang kau. Bagi rantai. Kau ikat malam nanti, kau ikat suami kau ni kan, tangan dan kaki dia. Dah ikat nanti, beritahu dengan kami lah. Nanti kami akan bunuh. Macam tu. Jadi malam tu diikat pula tangan suami tadi dengan menggunakan rantai, tangan dan kaki dia. Tiba-tiba Sam'un Al-Ghazi ni terjaga. Bila terjaga je, apa ni? Maka dia pun putuskan rantai tu. Dia putuskan rantai, mengikat tangan dan kaki dia. Apa yang kamu lakukan ni? Dia kata pada isteri dia, aku hanya sekadar nak memujimu saja. Itu jawapan dia lah. Jadi maknanya perancangan dia tak berjaya. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, maka syaitan pun datang membisikkan sesuatu pada orang kafir. Dia kata pada orang kafir, apa kata kalau kau carilah kelemahan Sam'un ini, apakah kelemahan dia? Maka dipanggillah isteri Sam'un, kan? Dia kata, boleh tak kau cari kelemahan suamimu? Boleh tak kau cari kelemahan suamimu? Boleh, dia kata. Maka akhirnya isteri pun pergilah jumpa suami dia. Dia borak-borak dengan suami dia, bagi suami dia makan, minum dan sebagainya. Maka dia tanyalah kepada suami dia, abang, dia kata, apa kelemahan abang? Dia kata, saya tengok abang ni kuat, hebat, ramai habis orang kafir semua abang bunuh.
Apakah kelemahan abang? Dia kata kelemahan abang ni ialah pada rambut, dia kata. Pada rambut dia. Di mana Sam'un itu kan punya rambut yang panjang. Kemudian rambut tadi diikat kepada 8 simpulan lah. 8 ikatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 ikatan. Dan rambut tu panjang sampai ke tanah. Itu. Mana kelemahan abang ni dia kata pada rambut dia. Kalau rambut ni digunting, putus, maka hilanglah kekuatan saya. Itu. Suami tak perasan. Sebenarnya dia dah mendedahkan rahsia dia. Mendedahkan rahsia dia. Malam tuan-tuan, kan, maka isteri tadi pun ketika suami tengah tidur, maka diguntinglah rambut suami tadi. 8 digunting. Dia ada 8 macam tocang, ada 8 tocang lah kan. Jadi 8 tocang tu mana? 8 tu digunting. Kemudian 4 digunakan untuk mengikat kakinya dan 8 digunakan untuk mengikat tangan dia ketika dia tengah tidur. Tak tahulah, mungkin Sam'un ni mungkin dia susah nak jaga kan. Tidur mati ke tak tahu saja. Dia tak sadar tuan-tuan, rambut dia kena potong sendiri dia. Kemudian dia terjaga, dia dapati bahawa tangan dan kaki dia terikat dan dia cuba untuk melepaskan diri, tetapi dia gagal melepaskan diri. Jadi kemudian isteri dia jahat, maka dia telefonlah, istilah kita zaman sekarang telefon kau atau WhatsApp je lah. Dan WhatsApp dekat orang kafir ni, dia kata, suami aku dah tak boleh melepaskan diri, datanglah sini, apa lagi, datanglah bunuh. Itu. Maka orang kafir tahu pun datanglah. Datang, tangkap dia, nak bunuh. Kemudian dia tak bunuh kat situ, mereka tangkap dan bawa lagi ke tempat lain lah. Buat lain tempat lain. Sampai ke tempat, akhirnya dibunuh dia di satu tempat. Gitu. Mana matanya dibutakan, telinganya dipotong, tangannya dipotong, semua potong lah, tu potong ni dan sebagainya. Dan akhirnya bunuh. Dan digantung mayatnya kepada sebatang tiang yang besar. Macam tu. Dan digantung pada tiang itu. Tak macam mana takdir kan? Allah Ta'ala beri keizinan pada dia, kekuatan pada tu. Hidup dia semula tuan-tuan. Tadi Allah Ta'ala. Dan dia berdoa pada Allah Ta'ala supaya dia musnahkan akan musuh tadi. Dengan izin Allah Ta'ala berlakulah orang kata macam gempa bumi. Gempa bumi yang besar, dahsyat. Gitu. Habis runtuh kawasan-kawasan ke situ, sehinggalah tiang dia pun patah, yang digantung dia tadi kan patah. Kemudian habis semualah mati. Isi dia pun mati sekali kan. Gitu. Selepas daripada kejadian tadi, dia terus beribadah. Beribadah lagi selama 83 tahun lagi tuan-tuan, masya-Allah. Sampai itu berperang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa tadi diceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun takjublah dengan cerita tadi. Nabi takjub. Gitu. Dan Nabi sedih. Nabi takjub dan sedih. Kerana apa? Kerana umat dia tak macam tu. Tak seperti Sam'un Al-Ghazi ini. Kelebihan Allah Ta'ala pada dia lah. Maka tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam beritahu pada Nabi bahawa, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada umatmu, iaitulah pada satu malam, iaitulah malam Lailatul Qadar, yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Itu anggarannya 83 tahun. Dia menyamai dengan kelebihan yang ada kepada Sam'un Al-Ghazi itu. Sam'un Al-Ghazi yang banyak habis masanya berjuang pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itulah ibaratnya kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, gitu. Baik, kita lihat apakah dia katakan malam Lailatul Qadar. Imam Malik menyatakan bahawa Rasulullah SAW melihat bahawa umur umatnya tidak sepanjang umur umat sebelum mereka. Baginda memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan peluang pada umatnya supaya dapat beramal dengan nilai yang sama seperti amalan umat sebelum mereka. Ini pendapat daripada Imam Malik. Kan? Kemudian Syekh Abdul Muhammad Abduh pula menyatakan bahawa sebab malam itu dinamakan Lailatul Qadar
kerana qadar itu maksudnya ketentuan dan juga takdir. Apa maksud qadar? Qadar ialah ketentuan dan takdir Allah. Pada malam itu Allah Ta'ala mula mentakdirkan agamanya dan memerintahkan nabinya untuk menyeru manusia kepada agama yang melepaskan mereka daripada segala kehancuran dan juga kerosakan. Gitu. Allah Ta'ala mentakdirkan agamanya dan memerintahkan nabinya untuk menyeru manusia kepada agama yang mana dapat melepaskan diri mereka daripada kehancuran dan kerosakan. Kemudian Syekh Muhammad Abduh juga berpendapat bahawa berdasarkan kenyataan daripada Quran, pertama kali diturunkan pada Lailatul Qadar. Turunnya Quran itu pada dasarnya merupakan watikah pelantikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan juga sebagai Rasulnya. Gitu. Sebagai Nabi dan juga sebagai Rasulnya. Gitu. Itu juga dalam mengubah cara hidup manusia daripada alam jahil kepada suasana Islam. Artinya malam qadar itu adalah malam disyariatkan Islam kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai agama penyelamat untuk seluruh alam. Ulama lain menyatakan bahawa penyebab dikatakan malam Qadar adalah kerana malam itu Allah Ta'ala mentakdirkan, menetapkan takdir setiap makhluk, baik berupa rezeki, umur, sakit, sihat seseorang untuk jangka masa selama setahun, iaitu daripada malam Lailatul Qadar tahun ini kepada malam Lailatul Qadar tahun depan. Cerita daripada malam Lailatul Qadar pada tahun ini sehingga pada malam Qadar pada tahun depan, maka ditakdirkanlah rezeki-rezeki kita lah manusia sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu, padanya malam Lailatul Qadar itu yufraqun, mana dibahagi-bahagikan, min amrin hakim, daripada segala urusan. Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Mana pada Lailatul Qadar inilah dibahagi-bahagikan rezeki-rezeki kita masing-masing lah untuk jangka masa 1 tahun ini. Apa rezeki kita masa setahun ni? Kaya ke, miskin ke, bahagia ke, derita ke dan sebagainya, Allah Ta'ala dah tentukan lagi pada malam Lailatul Qadar Ramadan. Gitu. Cuma kita tak tahulah. Tak tahulah apa ketentuan itu. Kerana benda itu gaib, benda tak nampak. Macam tu. Cuma pada kita ialah kita percaya benda itu datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada Lailatul Qadar juga tentang adanya golongan-golongan yang mana mereka itu tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berkata Imam Al-Ghazi, "Iza tala'al fajr fi lailatul qadri, nana Jibril alaihi salam, ya masyaril malaikah ar-rahil ar-rahil. Fayaqulu ya Jibril, ma sana Allah lil muslimin fi hadhihi lailah min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul lahum inna Allah ta'ala nazara ilaihim birahmah wa afanhum wa ghufira lahum illa arba'a nafarin. Qalu man haula'i arba'ah? Qalu mudminul hamri wa aqul walidaini wa qati'ur rahim wal masahin. Al masahin yakni al masarim huwa allazi la yatakallamu akhahu fawqa salasa ayyam. Maksudnya pun ketika terbit fajar pada malam Lailatul Qadar, menyerulah Jibril alaihissalam. Apa mereka dia kata? Ya masyaril malaikat, wahai sekalian malaikat. Ar-rahil, ar-rahil, berangkatlah. Fayaqulu ya Jibril, maka lalu mereka berkata, ya Jibril, ma sana'allah libil muslimin fi hazi lailah min ummati sayyidina Muhammad sallallahu. Apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada orang muslim pada malam Lailatul Qadar itu daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lahum, maka lalu malaikat Jibril pun berkata kepada malaikat yang lain, inna Allah Ta'ala nazara ilaihim birahmah. Sungguh Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu dengan rahmat. Wa'afa anhum, dan dimaafkan kesalahan mereka. Wa ghufira lahum, dan diampunkan bagi mereka. Illa arba'atu nafarin, kecuali 4 golongan.
kecuali 4 golongan, tuan-tuan. Yang mana mereka itu tidak, Allah Ta'ala tidak menilik mereka. Kalau tilik pun dengan murka, dan tidak diampunkan dosa mereka. Qalu man haula'i arba'ah. Lalu mereka berkata, siapakah 4 golongan itu? Yang pertama, mudminul khamri, orang yang mengekali minum arak. Orang yang mengekali daripada minum arak. Yang kedua, aqul walidaini, orang yang derhaka kepada dua ibu bapanya. Orang yang derhaka pada dua bapa. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang keempat, al-masahin. Al-masahin maksudnya al-masarim. Apa maksud al-masarim? Allazi la yatakallamu akhahu fawqa salasa ayyam. Orang-orang yang tidak bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Lebih pada 3 hari. Kan ni 4 golongan, tuan-tuan, yang tidak akan mendapat kan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Kemudian ada orang yang menyatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar itu turunlah segala malaikat. Malaikat turun hingga malaikat yang berada di langit yang ke-7. Ada pula yang mengatakan malaikat di Sidratul Muntaha turun. Mereka turun, bertemu dan pergi masuk ke dalam rumah-rumah orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan mereka itu berjabat tangan kepada mereka. Ada satu hadis riwayat daripada semua tak dinyatakan riwayatnya, telah datang satu khabar daripada Nabi SAW, yanzilu fi lailatul qadri arba'an al-wahim. Turunlah pada malam Lailatul Qadar itu empat panji-panji yang dibawa oleh malaikat. 4 panji-panji. Pada malam Lailatul Qadar turunlah panji-panji dibawa oleh malaikat. Pertama, panji-panji puji, liwahul hamdi, panji-panji puji. Yang kedua, liwahul rahmah, panji-panji rahmat. Yang ketiga, liwahul maghfirah, panji-panji keampunan. Dan yang keempat, liwahul karamah, panji-panji karamah. Okey. Kemudian ma'a kulli liwah sab'una alfin. Pada setiap panji-panji itu terdapat 70,000 malaikat. Pada setiap panji-panji ada 70,000 malaikat. Ala kulli liwah maktub la ilaha illallah. Pada setiap panji-panji itu tertulisnya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wasalam, lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi tilkal lailah salasah maran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ghufira lahu biwahidah wa anjahu minan nar biwahidah wa adkhalahu jannah bilwahidah fayansabu liwal hamdi ma baina samai wa ardh wa liwahul maghfirah bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liwahur rahmah faqa Ka'bah wa liwahu karamah faqa sakhrah fi Baitul Muqaddis. Gitu. Jadi barang siapa yang berkata pada malam itu sebanyak 3 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ghufira lahu biwahidah, diampunkan baginya dosanya dengan kalimah la ilaha illallah yang pertama yang dia baca. Okey. Kalimah pertama yang disebut itu maka diampunkan bagi dia. Kemudian wa anjahun nar biwahidah, kemudian dilepaskannya daripada api neraka pada kalimah yang kedua yang dibaca. Wa adkhalahu jannah biwahidah, kemudian dimasukkan di dalam syurga, tuan-tuan, pada kalimah yang ketiga yang la ilaha illallah yang dibaca. Kemudian tuan-tuan, payun sabu liwal hamdi baina samai wa ardh, maka didirikan panji-panji puji antara langit dengan bumi. Didirikan panji-panji puji tadi pada langit dan bumi. Kemudian didirikan liwahul maghfirah ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didirikan panji-panji keampunan pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kubur baginda Rasulullah. Kemudian waliwa rahmah fawqa Ka'bah. Kemudian panji-panji rahmat kan didirikan pada atas Ka'bah. Dan wiliwahul karamah, dan panji-panji keramat fawqa sahra, di atas batu yang terdapat di Baitul Muqaddis. Batu yang nak naik langit ke langit kan as-sahrah tu yang nak ikut Nabi naik ke langit pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi panji-panji yang keempat diletakkan situ. Wa kull wahidin minhum,
yajibu fi lailatul lairah min babil muslimin sab'ina marrah yusallimu alaihi. Dan setiap satu daripada mereka itu, para malaikat, datang ia pada malam itu kepada pintu rumah orang muslim. Dia akan pergi pada pintu rumah orang muslim sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. 70 kali dia pergi pusing-pusing, yusallimu alaihi, dan memberi salam di atas mereka itu. Ya, dia beri salam lah pada mereka itu. Ada orang menyatakan berjabat salam dengan orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Yang tak ibadah tak ada beri salam. Dah berkoruh tidur, jabat tengah pun kan. Tak? Jadi malaikat akan mengunjungi orang Islam yang menguji ibadah kepada malam tersebut. So kenalah hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri pada malam, man qama Ramadan, pada barang siapa berdiri pada malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman pada Allah dan dalam keadaan mengharap-harapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, saya diampunkan dosanya yang telah dahulu. Macam tu. Cuma malam untuk keadaan ini saya cakap tadilah, tidak diberitahu pada kita. Bilakah? Nabi suruh kita mencari pada malam-malam yang gini. Cuma diberitahu pada kita esok hari itu macam mana keadaan dia. Esok hari itu macam mana keadaan itu disebut dalam hadis. Antara hadis menyebutkan bahawa pada esok hari itu cuaca dalam keadaan tenang. Cuaca dalam keadaan tenang, tidak terlampau panas dan tidak terlampau sejuk. Okey. Cuaca redup. Itu antara tanda-tanda lah mana pada malam tersebut terdapatnya malam Lailatul Qadar. Macam tu kan? Tapi kalau panas terik itu tak adalah. Dia tenang kan? Macam tu. Itu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu waktu kecil-kecil tuan-tuan, orang cakap pokok sujud kan? Tuan-tuan ingat tak waktu kecil-kecil tu? Malam tu Qadar ni, pokok sujud ni kan? Itu tak ada lah. Selama saya hidup tuan-tuan tak pernah pula nampak pokok sujud tu. Macam tu. Itu cerita orang, cerita macam tu. Kalau orang jumpa pokok sujud guys, saya rasa tuan-tuan pun pengsan kan? Tengok pokok sujud tuan-tuan. Cuma nak sebut pada kita kan yang penting pada kita beribadah. Yang penting kita beribadah. Antara ibadah yang kita boleh buat ialah iktikaf. Kerana Nabi beriktikaf pada 10 yang ganjil, pada 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Nabi beriktikaf. Nabi juga mengejutkan isteri baginda, ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejutkan. Paling tidak pun tuan sembahyang 2 rakaat. Ini paling tidak sembahyang 2 rakaat. Pada bulan 10 hari Ramadan ni biasanya banyak masjid-masjid dibuat qiyamul lail. Banyak masjid buat qiyamul lail. Tak? Jadi menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan iktikaf, dengan panggilah ustaz daripada luar datang untuk menjadi pemimpin lah dalam berqiyamul lail tadi kan. Antaranya contohnya sembahyang sunat apa dia tuan biasa tu buat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahajud, tak? Lepas tu sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih. Banyak lagi sembahyang boleh buat malam tersebut. Bermunajat pada Allah, berzikir pada Allah Taala, macam tu. Sampailah kepada sahur macam tu. Lepas sahur kan tunggulah. Dah sahur tunggu untuk sembahyang subuh pula. Jangan malam tu qiyamul lail, subuh tu habis tak manu. Malam tu qiyamul lail tuan, subuh habis terajak. Imam-imam pun habis terajak sekali. Dah corah dah betul terjaga oi. Ini hebat betul qiyamul lail malam ni tuan. Sampai subuh pun tak sedar. Macam tu. Qiyamul lail pun qiyamul lail jugalah, tapi subuh janganlah terajak pula macam tu. Kena standby lah setiap tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi? Sikit lagi yang boleh sambung di sini tentang golongan-golongan
yang disebut dalam kitab, dia kata al-khasiru fi syahr Ramadan, orang-orang yang rugi pada bulan Ramadan. Terdapat beberapa golongan yang rugi pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Satazkuru ba'dan minal ladzina yahsyuruna fi Ramadan. Akhirnya kami akan sebut di sini tentang golongan-golongan yang rugi pada bulan Ramadan. Siapa dia, tuan-tuan? Pertama, allazi la yasumu imanan wa ihtisaban bal yasumu riya' au 'adatan. Orang-orang yang tidak berpuasa dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Orang-orang yang tak nak puasa, ataupun orang yang puasa tapi dia puasa tak ada iman dan tidak harapkan pahala. Dia puasa adat dia, ataupun puasa riak. Puasa adat ataupun puasa riak. Tengok orang puasa, kita pun puasa, tapi dia tak tahu kan apa rukun puasa, apa perkara membatalkan puasa, kan macam mana pembahagian orang puasa. Dia tak nak ambil tahu pun perkara tadi. Ini golongan yang rugi. Allazi la yasumuna imanan wa ihtisaban bal yasumu riya'an aw adatan. Orang-orang yang tidak berpuasa dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala pada Allah, tetapi berpuasa kerana riak dan kerana adat. Macam tu. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan kerana iman mengharapkan pahala, Allah Taala ampunkan baginya dosa terdahulu. Jadi kalau dia puasa tapi puasa kerana riak ataupun kerana adat saja, maka ini termasuk golongan orang yang rugi, kata Nabi. Yang kedua, orang rugi lagi, al-wallazi yatrakuna qiyamul layali kaslan wa saqalan an ta'ah qad dayya'u ala anfusihim nasiban min maghfirah dzunubihi fi Ramadan. Orang-orang yang meninggalkan berdiri pada malam, ini pun rugi juga. Orang-orang yang meninggalkan berdiri beribadah pada malam hari. Kenapa? Kaslan, kerana dia malas. Kemudian takasulan, kerana dia berat badan, berat nak beribadah. Qad dayya'u ala anfusihim, maka semua orang ni rugilah. Rugi juga. Kan tiada bahagian dia mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la wa hum yudai'una afdal awqat. Bagaimana tidak? Kenapa mereka itu menyia-nyiakan kelebihan pada masa tersebut? Padahal waktu itu ialah waktu masa kita menuai hasil, masa kita mengetam, menuai hasil, kan? Dan kita tahun depan pun tak tahu lagi sama ada kita jumpa atau tak jumpa. Kita dah masuk sebelum Ramadan, kita berdoa pada Allah, ya Allah, kan, datangkanlah aku Ramadan, ya Allah, kau jumpakan aku dalam bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan kita tak isi pun amal ibadah dalam Ramadan, rugilah kita. Tahun depan tak tentu lagi. Ia yang kedua. Yang ketiga, wallazi yudawamuna ala syai'al akhlaq. Yang ketiga, orang-orang yang berkekalan dalam akhlak yang buruk, macam tu. Kemudian di samping itu mereka tidak meninggalkan daripada melakukan dosa dan maksiat pada Allah Taala. Ini pun rugi juga. Tahun lepas sebelum Ramadan banyak buat maksiat, masuk Ramadan sama juga. Tak juga. Sebenarnya bulan Ramadan ni biasanya ialah masa yang paling sesuai untuk kita ubah, kan, untuk kita mengubah akhlak dan sikap kita yang buruk lah. Masuk Ramadan masih lagi tak ubah juga. Tuan-tuan, ni pun golongan rugi, kata Nabi. Sesuai dengan Nabi SAW bersabda, man lam yada qaulul zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan akan perkataan yang buruk sedangkan dia beramal dengan benda buruk, maka Allah Ta'ala tidak berhajat, kan, di atas apa yang ditinggalkan daripada makanan dan minuman dia. Yang ketiga. Yang keempat, allazi daya'una awqat hadza syahru syarifah minan namil ghaflah. Yang keempat, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu pada bulan ini dengan tidur dan ghaflah, lalai. Tidur maksud ini tidur yang berpanjangan. Tidur berpanjangan. Makna selepas subuh tidur sampai zuhur. Sampai zuhur kan bangun sembahyang, sambung boleh tidur. Kan, sampai asar.
Lepas asar kan tidur lagi sampai ke maghrib, tuan-tuan. Ini dikatakan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Memanglah tidur Ramadan ni memang termasuk ibadah lah. Tapi kalau tidur sepanjangnya tidak masuk benda makruh, laku kena jatuh haram pula. Betul tak? Jadi kita lupa tanggungjawab lain kerana terlalu banyak tidur. Kemudian sampai itu wa muta'abatul qanawat, dan sibuk orang kata memilih channel TV. Sibuk pilih channel tu, channel ni dan sebagainya, menghadap TV lah. Kemudian dan juga istima' alal aghazi al-majinah, maknanya mendengar benda-benda atau lagu-lagu yang lawa-lawa lah, lagu-lagu tak elok kan. Macam tu. Ini pun membazirkan masa juga, kata Nabi SAW. Macam tu. Okay. Kemudian yang kelima pula, orang yang rugi yang kelima, wallazi dayauna salawah. Yang kelima, orang-orang yang menyia-nyiakan sembahyang dan meninggalkan masjid dan surau daripada sembahyang berjemaah. Mereka pun rugi. Orang-orang yang menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu, kemudian mereka meninggalkan rumah Allah, tak nak datang ke rumah Allah, ke masjid dan ke surau. Kalau datang pun awal Ramadan je, tuan-tuan, dan tengah Ramadan, hujung Ramadan dah lesap. Dah tak tahu dah, tinggal sesilap besok tinggal imam pengambilannya. Itu. Yang lain macam tu. Ini pun orang yang rugi juga, tuan-tuan. Gitu. Allah Taala sebut dalam Quran, fa khalafa min ba'di khalfun, maka akan tinggallah satu hari nanti, akan lahirlah generasi yang selepas mereka itu ada'us salah, orang-orang yang menyia-nyiakan sembahyang, wattaba'us syahwat, dan ikut hawa nafsu syahwat, fasawfa yalqauna ghayyan. Kemudian yang keenam, orang-orang yang melakukan fasid pada puasa mereka dengan sengaja, sama ada fasid daripada sudut isi ataupun maknawi. Wallazi yusiduna siyamahum aminina mufsidat al-hisiyah, orang-orang yang merosakkan puasa mereka sengaja dengan melakukan dua jenis fasid. Pertama, fasid secara hisi, yang kedua fasid secara maknawi. Mana dikatakan fasid isi, iaitulah seperti bersetubuh di siang hari Ramadan dengan isteri, ataupun makan dan minum, dan istimta', mana berseronok-seronok suami isteri pada bulan Ramadan. Kemudian ataupun mufsidah yang maknawi, benda fasid yang bangsa maknawi seperti al-kazib, bercakap bohong, wal ghibah, dan mengumpat, wanimimah, mengadu domba, wal hasad, hasad dengki, kemudian istihza', memperolok-olokkan orang, istihza', mengolok-olok, kemudian tabarruj, kata tabarruj ni maknanya berhias-hias berlebih-lebih lah pada bulan Ramadan, dan juga melakukan benda-benda fasik yang lain lah. Ini juga, tuan-tuan, boleh menyebabkan orang itu rugi pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, orang yang rugi pada Ramadan juga, itulah orang-orang yang pada awal Ramadan dia bersungguh-sungguh. Yajtahiduna fi awal syahri, mereka bersungguh-sungguh pada awal Ramadan dengan bertaubat dan istiqamah. Kemudian bila sampai pada hujung Ramadan, mereka kembali pada asal balik. Kembali pada asalnya sebelum Ramadan. Macam tu. Ni pun sia-sia juga. Mereka dah isilah awal Ramadan dengan pahala, dengan amal kebajikan, bersedekah, beribadah, sembahyang, baca Quran dan sebagainya, sampai pada 27, 28 Ramadan. Sampai 29 Ramadan, ghostan balik. Ghostan balik sebelum Ramadan ni. Jadi ni pun Nabi kata rugi juga. Yang ke-8, wallazi yahjaruna kitab rabbahum fi Ramadan. Yang ke-8, orang-orang yang meninggalkan kitab Allah pada bulan Ramadan. Fala yaqra'unahu, mereka tak baca Quran. Wala yatadabbaru, mereka juga tak nak mengambil iktibar, tak nak bertadabbur tentang Quran. Wala yatadarasu, dan mereka pun tak nak bertadarus. Mereka tak nak bertadarus. Dia pun rugi juga. Yang ke-8, mana mereka meninggalkan kitab Allah, mana tak nak baca Quran, mereka juga tak nak tadabbur, dan mereka juga tak nak bertadarus, membaca Quran belum ada. Ni pun rugi. Yang ke-9, yang terakhir, tuan-tuan,
Yang terakhir itulah orang-orang yang bakhil dengan harta mereka. Wallazi yabkhuluna amwalihim ala yanfa'unahum fi sabilillah. Wala yatma'una jai'an wala yaftiruna sha'iman wala yaksuna aryan wala yusharikuna fi ay amalin min amal birri. Yang kesembilan itulah orang-orang yang bakhil terhadap harta mereka untuk mereka infakkan pada Allah Ta'ala. Dengan harta mereka, mereka tak nak beri makan pada orang yang lapar. Dengan harta mereka, mereka tak nak memberi orang lain berbuka puasa. Dan dengan harta mereka, wala yaksuna ayat, mereka tidak beri pakaian pada orang yang tidak berpakaian. Orang yang telanjang tak ada pakaian. Wala syarikuna fi ayyi amalin min amalin birri, dan mereka tidak bersekutu ataupun bersyarikat dalam mana-mana amalan daripada amalan yang kebaikan. Mereka tak nak buat. Jadi mereka ini termasuk dalam kumpulan orang yang bakhil. Mereka masuk orang yang rugi. Tuan-tuan. So maknanya tuan-tuan di sini ada lebih kurang 9 orang golongan yang masuk orang yang rugi. Mudah-mudahan kita tak termasuk daripada kumpulan orang 9 tadilah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang faizun. Faizun orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan pada bulan Ramadan. Ini orang rugi tu boleh cerita orang berjaya ni. Ni rugi dah. Kerana masa kita terhad. Sekadar itulah tazkirah kita, perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan menerima amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.